أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Fakaifa kana azabi wa nudhur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim. Demikian juga kaum Ad telah mendustakan rasulnya lalu mereka dibinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan, yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qamar. Surah yang ke-54, juzuk yang ke-27, ayat yang ke-18 sehinggalah ayat yang ke-22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang satu kisah, iaitu kaum yang dinamakan sebagai kaum Ad ataupun kaum Nabi Allah Hud AS. Sesudah diceritakan kisah Nabi Nuh dan bagaimana kebinasaan kaumnya yang mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah menceritakan pula kisah Ad atau kisah kaum Nabi Hud AS. Ad ialah kaum yang bersalsilah berketurunan Nabi Allah Nuh AS. Selepas berlakunya taufan, yang terselamat cuma dalam bahtera, maka itu sahaja yang beriman. Lalu mereka ini membentuk kelompok yang beriman dalam tempoh yang panjang. Sehinggalah kepada 6 generasi. Sampai 6 generasi. Mula berlaku kembali penyembahan berhala. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana kaum Nabi Nuh AS menyembah 5 jenis berhala. Iaitu Wuddun, Suwa', Yawus, Ya'uq dan Nas. Manakala kaum Ad menyembah 2 berhala. Berhala pertama bernama Samud. Berhala kedua bernama Hatar atau Al-Hatar. Ini 2 berhala besar. Dan mereka merupakan kabilah Arab yang pertama. Yakni kewujudan bangsa Arab yang pertama bermula daripada kaum Ad. Dan mereka pertama bertutur dalam bahasa Arab. Nabi Nuh dia tak bertutur bahasa Arab. Tapi kaum Ad ataupun Nabi Allah Hud AS merupakan Nabi Arab yang pertama. Yang diutuskan di satu kawasan bernama Ahqaf. Ahqaf ialah kawasan di Yaman. Di utaranya ialah Hadramaut. Dan kalau kita melihat sejarah, berbeza yang kita lihat hari ini, Yaman dikenali sebagai negeri yang kering kontang. Walaupun ada kawasan yang subur. Tapi dahulunya Yaman terkenal sebagai syurga dunia. Dengan kehijauannya, dengan air mata yang banyak. Allah menyebut dalam Al-Quran tentang bagaimana keindahan negara Yaman. Dan cukup bila kita menelaah satu kota yang terkenal di dunia bernama kota Sabah. Yang tempatnya di Yaman, begitu indah. Kiri kanannya ialah kebun. Buah-buahan. Sehingga bila orang sakit masuk ke negeri Sabah pasti akan sembuh. Kenapa? Kerana hygiene. Kerana suasana yang begitu nyaman, bersih. Yang ada penyakit kutu pun akan mati. Lipas pun tak ada, tikus pun tak ada. Dek bersih dia. Ini semua negara kota-kota di Yaman. Dan antara kota yang terkenal juga ialah kota Ahqaf. Kota Ahqaf yang didiami oleh kaum gergasi yang pertama dalam dunia. Dipanggil dalam bahasa Arab Amalikah. Amalikah gergasi. Kaum yang besar. Kaum Ad ini kaum yang besar dan panjang umur. Umurnya panjang-panjang dan mereka ni bukan jenis orang sakit. Sehingga fitnah tak sakit menyebabkan mereka rasa mereka kekal di dunia.
fitnah. Kita kan kalau tak sakit, macam kita rasa kebal, kuat. Lalu mungkin kita mula sombong. Dan Nabi Allah Hud AS yang merupakan keturunan ke-6 daripada anak Nabi Nuh bernama Sam. Kaum Ad ini daripada anak Nabi Nuh bernama Sam. Kita tahu 3 orang anak Nabi Nuh yang membentuk keturunan manusia. Iaitu Sam, Ham dan Yafis. Ketiga-tiga anak ini membentuk keturunan manusia selepas taufan besar dan banjir besar. Dan tidak ada keturunan daripada anak yang lain. 3 orang ni je. Semua orang nisbah terakhir dia, dari sudut nisbah keturunan atau rantaian nasab. Atau dipanggil amud nasab, tiang nasab, dia akan berakhir pada Sam, Ham atau Yafis. Maka ini anak-anak Nabi Nuh. Yang ketiga-tiga mereka ni beriman supaya terjaga terpelihara keimanan. Tetapi sebagaimana sunnatullah. Bila berganti zaman, kesesatan akan muncul. Kerana syaitan terus menunggu peluang. Kelalaian manusia. Bila manusia mula lalai, sudah lupa ajaran sebenar, maka syaitan pun masuk bagi menyelewengkan manusia. Dia umpama kita mandu kereta. Contoh kita mandu kereta, sejam pertama segar mata. Dia masuk sejam kedua, dia mula ngantuk. Sejam ketiga, keempat. Ataupun kita contoh dalam kuliah. Mula-mula kan keras mata. Lama makin slow. Nak masuk 2 jam tu rebah dah. Itu kelalaian. Syaitan pun ambil peluang. Keturunan pertama ini beriman dan kuat pegang iman. Keturunan kedua juga begitu. Ada pesan memesan. Keturunan ketiga juga begitu. Masuk keturunan ke-6, berilau. Maka mula mereka menyembah berhala. Maka macam biasa iblis datang. Syaitan datang. Lalu meniupkan bisikan kesesatan. Lalu mereka mula membina berhala besar bernama Samud. Berhala besar bernama Hatab. Untuk disembah. Bahkan kita dah cerita sebelum ini. Mereka kaum yang pertama cuba mencipta syurga di dunia. Ketika mana mereka mempelekehkan janji Nabi-Nabi tentang syurga di hari akhirat. Mereka kata kami akan segerakan syurga tadi dengan membina syurga di dunia. Dan rajanya mengarahkan supaya dibina syurga di dunia. Dengan gambaran yang Nabi cerita. Mereka cuba buat syurga dunia dengan tumbuhan, dengan air, dengan sekian-sekian. Sehingga mereka dibinasakan. Yang dikenali dengan bandar Iram. Iramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sebagaimana Allah Taala sebut di dalam surah Al-Fajr. Iram is satu kawasan yang juga didiami oleh kaum Ad. Yang membina kota Iram punya tiang-tiang yang besar yang tak pernah diciptakan oleh mana-mana kaum sebelum atau selepasnya. Mereka nak jadikan syurga di dunia. Kami akan buat syurga. Dek sombong dia, kami akan buat syurga. Tak payahlah cerita kat akhirat syurga. Kami buat sekarang. Jadi kami masuk sekarang. Dan syurga ni, malaikat maut pun tak boleh masuk. Kami tak boleh mati. Dan kami tak boleh sakit. Kesombongan mereka. Nabi Allah Hud AS hidup dalam kaum mereka ini selama 440 tahun. Nabi Hud juga di antara Nabi yang disebut sebagai Mu'ammarin yang Allah beri umur panjang. Umur panjang. Nabi Nuh, Nabi Adam umur panjang. Nabi Nuh umur panjang. Nabi Idris tak panjang sangat. Sekitar 80-an. Dan Nabi Hud juga panjang 400. Nabi Soleh lepas ni kita akan cerita usianya lebih kurang 331 tahun. Ini semua umur Nabi-Nabi yang umur mereka panjang. Kerana mereka berhadapan dengan kaum yang juga panjang umur. Kaum yang panjang umur. Dan kaum ini dia kekayaannya yang terhasil daripada 2 sumber. Pertama pertanian, azam. Yang kedua abdar, yakni ternakan. Tuan-tuan negara bila ada pertanian dan bila ada ternakan, ini negara kaya. Negara tak miskin. Kalau tuan-tuan cerita negara yang inflasi, negara miskin, mesti cerita sumber makanan tak ada. Mesti cerita sumber makanan. Sumber air tak ada. Bagaimana kita baca kisah negara Venezuela yang jadi miskin. Air pun tunggu paip bomba pecah nak ambil. Atau ambil air longkang. Lalu miskin. Duit jatuh. Makanan kuat. Tapi negara yang dikenali sebagai negara Ad ini atau kaum Ad ini, fizikal mereka tinggi, besar dan mereka tak pernah sakit. Tuan-tuan bayangkan macam mana sombong dia. Dah lah besar, tak sakit. Dan mereka ini menjajah orang lain. Menguasai orang lain. Dek kegagahan mereka. Maka Allah Ta'ala utuskan kepada mereka
Nabi ni yang mulia, Nabi Hud AS. Yang pertama kita sebut, pertama bercakap Arab. Kalau kita tengok Al-Quran, ayat kita baca terus cerita tentang azab. Sebab tu saya sebut mukaddimah tentang Nabi Hud. Sebab ayat yang kita baca daripada 18 hingga 22 tu terus menceritakan kebinasaan kaum Ad. Dan Nabi Hud AS disebut dalam Quran sebanyak 7 kali. 7 kali ataupun 7 tempat. Dan waktu mana kaumnya mencabar Nabi Hud supaya mendatangkan mukjizat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Nabi Hud, kalau kau betul, bawalah kepada kami azab. Apakah mukjizat Nabi Hud AS? Kebanyakan Nabi, semua ada mukjizat. Para Nabi, para Anbiya, para Rasul wajib ada mukjizat. Kerana ia membezakan dia dengan orang lain. Dan mukjizat mereka berbeza-beza setiap zaman. Melainkan Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan semua mukjizat para Nabi. Semua mukjizat Nabi lain ada pada Nabi SAW. Kalaupun tak ada sama, dia jadi lebih hebat pada itu. Macam kita dah sebut, antara belah laut dengan belah bulan. Rasulullah dapat semua. Sebagai Nabi kesudahan atau Nabi penutup. Nabi Allah Hud juga ada mukjizat. Apakah mukjizat Nabi Hud? Mukjizat Nabi Hud, kaumnya di sebalik gagah kuat, tidak boleh mengapa-ngapakan Nabi Hud. Walaupun mereka gagah, mereka kuat. Nabi Hud pada permulaannya bersendirian dalam dakwah. Sehingga menyatakan pengikut Nabi Hud AS selepas Allah binasakan Ahqaf seramai 3,000 orang. Sebagaimana tercatat dalam tafsir Alusi. Ada yang menyatakan 4,000 orang. Yang lain semua kufur. Dia lebih ramai sikit berbanding kaum Nabi Nuh ramai 83 orang atau 40 orang. Maka kaumnya atau rajanya, pemerintahnya, orang berkuasa tidak mampu menyakiti Nabi Hud. Walaupun mereka gagah, mereka kuat, mereka tak boleh sentuh Nabi Hud. Kerana Nabi Hud juga di kalangan orang yang kuat dan gagah. Mukjizat Nabi Hud ialah mereka, dia tak boleh disentuh. Maksudnya tak ada orang boleh nak pukul dia. Tak ada orang boleh bunuh dia. Itu mukjizat dia. Kalau Nabi Soleh untanya. Nabi Nuh bahteranya. Nabi Hud ialah kekuatannya juga. Tak boleh disentuh di sebalik. Gagah kaum Ad tapi tak boleh mengapa-apakan. Sehingga Nabi Hud terus berdakwah. Tak boleh dihentikan. Kalau kita baca semalam, Nabi Allah Nuh dihentikan dakwah. Wasdujib, dia halang terus. Nabi Hud tak boleh. Dia tak boleh halang. Nabi Hud terus bercakap dan berceramah. Dan mengingatkan kepada kaumnya. Dengan berkata, Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Wahai kaumku, berimanlah pada Allah. Aku takut kamu kena azab. Nabi Hud berkata kepada kaum mereka, Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi abudullah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Dan ingatlah ketika mana Allah mengutuskan kepada Ad, Nabi Hud AS. Yang berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Apakah kamu tidak takut pada Allah? Bahkan kata Nabi, aku bimbang kamu akan dikenakan dengan azab. Lalu kaum Hud sombong lalu berkata, Fa'tina bima ta'iduna. Kalau betul kami kena azab sebab kami kufur, kami nak tengok azab. Mana azab? Binasakan kami. Dia ni gagah, kuat, tinggi, sihat, kaya, lengkap pakej sombong. Pakej sombong tu lengkap. Kalau kita kat Malaysia ni kan nak sombong, pakej dia tak lengkap. Kaya misalnya, berketurunan bagus tapi sakit jantung. Tak boleh sombong sangat. Semua ada gaut. Tak boleh sombong sangat. Dia mari gaut dia, hilang sombong dia. Ini pakej lengkap, sihat, tubuh badan besar, kaya. Dan menawan kelompok lain. Bayangkan Nabi ini berhadapan kaum yang paling sombong dalam dunia. Sombong dalam dunia. Bukan seorang kaum. Sebab itu Allah sebut dengan perkataan kaumnya. Kaum Ad semuanya. Yang juga dikenali sebagai Adanil Ula. Selain daripada perkataan Ad, dia juga dikenali sebagai Adanil Ula. Ad yang pertama. Sebab kaum Thamud dikenali sebagai Ad yang kedua. Sakit-baki keturunannya. Maka Allah SWT bila mereka mencabar, Nabi Hud AS tetap dengan watak yang lembut berhadapan dengan kaum yang kuat, yang gagah. Bukan kerana takut. Tapi itu metodologi dakwah. Uslub dakwah. Lembut. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Kata Nabi Allah Hud AS, kalau kamu tak nak dengar, kamu tak nak ikut dengan apa yang aku bawa, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Allah kepada aku. Ialah kamu tak nak dengar, aku dah sampaikan amanah yang Allah sampaikan kepada aku. Allah pasti akan menggantikan kaum lain pula.
dan tidak ada yang dapat menyakiti ataupun memudaratkan Allah dengan sesuatu pun. Allah SWT itu, Tuhanku, mengetahui dan menjaga setiap sesuatu. Kata Nabi Hud dalam mengancam kaumnya, aku dah sampaikan amanah Allah beri pada aku. Ingat, Allah akan ganti kaum lain. Maksudnya kamu akan binasa. Kaum lain. Dan tidak ada yang boleh memberi mudarat sesuatu pun kepada Allah. Akhirnya benar, pada sampai waktunya, maka kaum Ad mula ditimpa dengan kemarau. Dan ketika mana kemarau yang menjejaskan tanaman mereka dan ternakan mereka, mereka masih kekal sombong. Nabi Hud mengambil kesempatan daripada kemarau yang panjang, mengingatkan mereka, kalau kaum beriman akan turun kembali hujan. Sama seperti kisah Nabi Nuh. Kalau kaum beriman akan kembali membiak ternakan-ternakanmu. Lalu mereka tetap berpegang dengan kekufuran mereka. Sehingga sampai perintah Allah, kata Allah, dan ini ayat yang kita bacakan, kadzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur, telah mendustakan rasul yang diutuskan kaum Ad, fakaifa kana azabi, lihat bagaimana azabku, wa nuzur, dan kesan-kesan peringatanku. Tentang yang aneh kisah kaum Ad. Kaum-kaum lain selain daripada Quran menjadi sumber dalam kajian kaum yang wujud. Masuk cerita Fir'aun. Dan ia juga sumber rujukan ialah ahli kitab, Taurat dan Injil. Namun kisah Ad tidak tercatat dalam Taurat dan Injil. Tak tercatat. Satu-satu sumber yang bercerita tentang kaum Ad yang hebat ini cuma dalam Quran. Yang menyebabkan dia sejauh mula mengkaji. Sehingga salah seorang profesor di Yaman berkata, kalau mereka menggali sekitar Hadramaut, nescaya mereka menjumpai peninggalan tambahan paling hebat yang dihasilkan oleh manusia. Kalau mereka gali. Sebab ahli-ahli ekologi, bila mereka nak gali satu kawasan, nak cari sesuatu, mereka mesti ada sumber mereka akan gunakan. Tak kira sumber apa. Antara sumber mereka gunakan ialah kitab Taurat dan Injil. Dan mencari semua kesan-kesan peninggalan. Sebab ini wahyu Allah walaupun telah dipinda. Kesan wahyu tu masih ada. Dan antaranya Quran. Tapi dekkan orang kafir ni dia prejudis sikit pada Quran. Dia sifat yang saya katakan agak allergic dengan Quran. Menyebabkan kaum Ad yang disebut satu-satunya sumber oleh Quran, mereka terlambat kajian. Mereka kajian lain. Walau kaum Ad ni jauh lebih hebat. Hatta lebih hebat pada Fir'aun. Kerana kaum ni fizikal yang kuat. Dan Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana fizikal yang kuat ini hancur dengan gambaran yang menakutkan. Kata Allah, Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir. Kami hancurkan mereka dengan mengutuskan angin yang kuat, ribut yang kuat. Perkataan sarsara, rihan tu angin, sarsara yang kuat lagi sejuk. Dia bukan sekadar kuat tapi sejuk. Dan kata Allah fi yaumi nahsin, pada hari nahas. Ni perkataan nahas ni bahasa Arab, nahsin. Nahas. Pada hari malapetaka maksudnya. Yang kita sebut nahas jalan raya. Itu dah jadi bahasa Melayu nahas. Ini asal bahasa Arab nahsin. Kalau dibaca tanpa baris nahas. Pada hari malapetaka. Mustamir yang berterusan. Berterusan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Di mana bala ini menimpa mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang keadaan kebinasaan mereka dan juga kehancuran mereka dengan angin kuat yang menimpa mereka dengan satu tempoh yang berterusan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menceritakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kami hantar angin ini selama 7 malam, 8 hari. Pakej lengkap untuk hancur. Dia punya pakej dia 7 malam, angin ini bertiup 8 hari. Ia bermula daripada hari Rabu. Bermula hari Rabu, akhir bulan hari. Bermula pada, yang disebut oleh sebahagian ulama tafsir. Bilakah bermula azab kaum Ad ini? Kata Ibn Abbas, kana akhira arba'a fi syahab. Ia berlaku pada akhir bulan pada hari Rabu. Kebinasaan yang menjadikan semua meninggal, kanak-kanaknya, orang dewasanya, orang tuanya semua sekali. Artinya kata lain semua keturunannya. Bagaimana cara kemusnahan mereka? Pertama Allah sebut angin taufan yang kuat yang berlanjutan 7 malam 8 hari.
Berterusan, tak berhenti walau sikit pun. Tak berhenti walau sekejap pun. Kata Allah, tanzi'un nas. Dia mencabut manusia. Angin itu cabut manusia. Ka'annahum a'jazu nakhlin, seperti tunggul-tunggul atau pohon-pohon kurma mungqaid yang tumbang. Artinya, Allah gambarkan ni pokok kurma. Pokok kurma ni tuan-tuan akar dia kuat. Akar kuat. Dan saya dah tahu. Saya dah beritahu tuan-tuan, kurma nak tanam, dia cara tanam. Dia tanam benihnya, dia akan letak batu di atasnya. Supaya yang tumbuh dulu akarnya, bukan pucuk dia. Supaya dia kuat. Dia kuat. Dia tak akan mudah terbalik. Kena angin atau sebagainya. Dan supaya dia dapat cari air dengan kedalaman yang lebih. Maka akar tu bergerak dulu ke bawah. Barulah naik batang dia. Kurma ni sifatnya akarnya lebih kuat. Maka Allah Ta'ala menghancurkan mereka dengan cara seperti pokok kurma itu yang kita kata tercabut daripada akar-akarnya sekali. Bersumber terkuat akar ni. Kuat. Kemudian dibaling tinggi, kemudian hancur. Kerana fizikal mereka ni tinggi besar lampai, umpama batang kurma. Tahu ni dia besar, umpama batang kurma. Dek ketinggian besar mereka, maka Allah menceritakan bagaimana tanzi'un nas, angin ni dia mula angkat manusia daripada bawah seperti dicungkil akar-akar kurma. Angkat naik ke atas. Kemudian tercampak kepalanya dahulu sehingga pecah kepalanya dan hancur lehernya. Dan semua mayat-mayat kaum Ad ini kepala tak ada. Dan dia angkat, kemudian dia hempaskan, maka pecah kepalanya, lehernya, kemudian diangkat lagi. Bayangkan 7 malam 8 hari begitu angkat tu jatuh. Angkat empas, angkat empas, angkat empas. Akhirnya berseleratkan fizikal mereka. Semua tak ada kepala. Semua hancur kepala. Kenapa? Ni atas kepala ni lah punca penderhakaan pada Allah. Dia rasa bijak cerdik kat sini. Maka Allah hancurkan yang berfikir demikian. Kepala pecah, lehernya juga. Kemudian diangkat berkali-kali sehingga berpisah seluruh anggota badannya. Habis. Hancur ke semua mereka. Dalam keadaan yang begitu dahsyat kata Allah. Fakaifa kana azabi, lihat bagaimana azabku wa nuzur, dan peringatanku. Tentang ni yang hidup 400 tahun. Kita yang hidup 60 tahun dengan 3 serangkai pakej penuh penyakit. Sombong kat mana? Ini yang hidup 400 tahun tidak memberi manfaat umur panjang mereka. Kekuatan mereka, kekayaan mereka, teknologi mereka tak beri manfaat. Sebab itu kata Allah, fakaifa kana azabi. Tengok macam mana rupa bentuk azab aku. Siapa boleh tahan? Tentang kita jangan cerita dulu sekarang. Kalau datang angin, siapa boleh tahan angin tu? Tentera mana boleh tahan angin? Kalau datang angin taufan. Negara yang paling maju, Amerika kita sebut. Datang taufan, habis dia. Taufan Katrina dulu kita pernah dengar. Habis. Satu negara hancur. Tak boleh buat apa-apa. Kebulur tu jadi. Jadi wilayah darurat. Tak ada air bersih. Tak ada makanan. Lihat bila terbakar pulau di Kepulauan Hawaii. Apa boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Terjun dalam laut je lah. Nak selamat diri. Lihat bila gempa berlaku. Gempa bumi berlaku. Apa boleh buat? Ada tentera boleh halang gempa bumi. Banjir bila berlaku. Ada tentera boleh halang banjir. Tak ada apa yang boleh menghalang. Sebab itu kata Allah, fakaifa kana azab. Tengok azab aku. Siapa boleh halang? Dan siapa boleh selamat? Wa nuzur. Dan ini peringatan aku. Peringatan. Ini baru azab di dunia, belum azab akhirat. Belum azab akhirat. Allah sebut dalam Quran. Bahawa apa yang berlaku itu cuma azab di dunia. Dan akan datang azab akhirat lebih baik, lebih berat dan lebih dahsyat. Kemudian kata Allah, walaqad yassarnal Quran. Sesungguhnya kami sentiasa memudahkan Al-Quran. Lidzik, untuk kamu ambil iktibar. Membaca. Peringatan. Tadabbur. Fahal min muddakir. Tidakkah ada yang mengambil pengajarannya? Artinya, tak adakah orang ambil pengajaran tentang bagaimana kebinasaan kaum Ad? Yang dianggap sebagai pemimpin dunia selepas kewafatan Nabi Nuh. Ketika mana Allah berfirman, "Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Wahai Ad, ingatlah antara nikmat Allah beri pada kamu, Allah jadikan kamu pula penguasa dunia selepas Nabi Nuh. Kerana kaum Ad tak boleh dikalahkan oleh mana-mana bangsa lain, tentera lain. Mereka tak pernah kalah dalam perang, mereka tak pernah sakit, mereka tak pernah miskin, mereka tak pernah semua dengan musibah dunia itu tak kena. Sebab itu bila Nabi Allah Hud berdakwah pada mereka, Nabi Hud berdakwah menyebut 2 benda. Pertama, ingatlah nikmat yang Allah beri pada kamu. Ini semua nikmat Allah bagi. Mengatasi orang lain.
Yang kedua, Nabi Hud AS ingatkan dia azab Allah. Ingatlah azab Allah. Aku ingatkan kepada kamu dengan apa yang telah menimpa sebelum ini, iaitu kaum Nabi Nuh. Sebab kaum Ad ini, kaum paling hampir yang dibinasakan ialah, paling dekat dengan dia ialah kaum Nabi Nuh, yang merupakan moyang dia. Keturunan-keturunan daripada moyang dulu. Itu yang kita dah sebut tadi, bila dibinasakan kaum Nabi Nuh, tak ada lagi sembah berhala. Tapi sempat 6 generasi baru sembah berhala. Yang pertama sembah berhala ialah kaum Ad. Sebab itu Nabi Hud beritahu balik, ingat tak bagaimana kebinasaan kaum Nabi Nuh? Kerana mereka sembah berhala. Mereka sembah berhala dan berhala itu tak boleh tolong mereka. Dan demikian juga akan berlaku pada kamu. Berhala somok kamu tu, hatta kamu tu tak boleh tolong kamu. Kamu akan binasa macam mereka binasa. Arti Nabi Allah ingatkan dua benda, nikmat yang banyak, yang kedua azab Allah. Maka kedua-duanya tidak dipedulikan, bahkan mereka mencabar sampai peringkat mereka nak buat syurga sendiri. Jadi kami tak payah nak cerita syurga Tuhan, kami ada syurga sendiri, buat syurga sendiri. Begitu kita katakan kesombongan yang menatijahkan kehancuran. Sebab itu Allah ingatkan kita, Quran ini sifatnya Allah mudahkan. Dalam bahasa apa pun kita jumpa. Untuk apa? Ambil iktibar. Allah mudahkan Quran ini didapati, diperoleh. Quran ini bukan macam beras, payah nak jumpa. Beras payah nak jumpa. Sekarang lah beras payah nak jumpa. Bukan macam tu payah. Quran ni merata jumpa. Dan alih dengan segala kita katakan terjemahan, semua ada. Tuan-tuan nak bahasa apa ada. Dengan penerangan, semua ada ulama'-ulama' turun terangkan. Yang turun terang pun ada. Qurannya pun ada. Terjemahannya pun ada. Yang tolong ajar baca pun ada. Yang tolong ajar tarannum pun ada. Nak ajar benda Quran. Tajwid pun ada. Semua ada kerana Allah mudahkan Quran untuk satu tujuan. Iktibar. Bukan dia berkesudahan boleh baca Quran. Bukan berkesudahan boleh hafal Quran. Berkesudahan untuk tadabbur Quran. Baca kisah kaum-kaum yang ternyata lebih hebat pada kita dalam Allah menggambarkan kehebatan mereka. Lebih gagah, lebih sempurna segala nikmat yang Allah beri pada mereka. Tapi mereka tak pedulikan perintah Allah, semuanya itu tidak beri manfaat. Untuk kita ukur pada diri kita pula, apa nikmat kita dapat? Apa kekuatan yang kita nak bangga? Atas asas apa kita rasa kita boleh kekal di sini? Sedangkan Allah dah tunjuk depan mata kita, semua yang depan kita tak ada pun yang kekal, melainkan mati dan binasa. Dan itulah peringatan yang diberikan oleh seorang ulama kepada Umar bin Abdul Aziz. Waktu Umar bin Abdul Aziz memanggilnya ke istananya untuk bercerita tentang kematian. Sebab Umar bin Abdul Aziz setiap malam dia panggil ulama untuk cerita bab mati. Sebab pemimpin-pemimpin kita, tazkirah paling bagus untuk dia bab mati. Mana-mana pemimpin. Sebab orang dari pemimpin rasa tak mati. Itu musibah, ujian dia. Rasa tak mati. Maka Umar bin Abdul Aziz setiap malam dipanggil ulama cerita bab mati. Maka salah seorang ulama tu berkata, wahai Amirul Mukminin, semenjak Adam sampailah zaman kita, tak ada seorang lagi yang hidup, semuanya mati. Supaya kamu tahu kesudahan kita mati. Daripada Adam yang kita dengar ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, sekian, dah khalifah tu, khalifah ni, macam-macam, semua mereka berkesudahan mati. Tak ada yang kekal antara mereka. Supaya kita pun tengok diri kita. Kita pun tuan-tuan tunggu giliran mati. Tak kekal. Walaupun rasa macam kekal. Rasa macam kekal. Saat tiap hari apa tu saudak. Saat takkan mati. Tu saudak, zaitun. Sekian. Terpedaya. Kita ingat kaum dulu. Dia jauh lebih sihat. Akhirnya mati. Tak perlu tunggu aksiden. Tak perlu tunggu kanser. Tak perlu tunggu penyakit-penyakit itu. Yang macam kita takut hari ni. Sebab penyakit itu kita mati. Tak ada penyakit. Oh rasa panjang umur. Tak, kaum dulu penyakit pun tak ada. Hospital pun tak ada. Dek sihat mereka, hospital pun tak ada. Bagaimana hebat kaum tu. Kita nampak macam hebat, hospital penuh, klinik penuh. Maknanya kaum ni kaum penyakit banyak. Lagi patut dekat kita rasa dengan mati. Tetapi manusia akan, benda yang paling manusia lalai ialah mati. Paling lalai. Walaupun dia berada pada sekian umur, dia tetap lupa dia akan mati. Maka antara nasihat seorang ulama ni pada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, daripada Adam sampai sekarang tak ada yang hidup. Semua mati. Dan nanti giliran kita mati. Ini sebagai pengajaran. Yang kita katakan Al-Quran bila Allah mudahkan untuk dibaca, bukan tujuan sebab kita nak baca. Bukan itu yang prioriti utama. Bukan tujuan untuk kita pandai tajwid. Itu bukan prioriti. Untuk tadabbur. Dan fahami pengajaran ini. Semua manusia akan kembali pada Allah. Ditanya, dihisap, dia bertanggungjawab. Seorang-seorang akan menanggung perbuatan yang dibuat. Baik maka baik.
Kalau buruk, maka teruklah balasannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.